Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat semua. Malam ni saya dengan sahabat-sahabat saya ni ada buat sesi tentang cerita pengalaman-pengalaman lah, pengalaman-pengalaman masing-masing. Pengalaman mistik di alam mistik. Sebelum tu yang mana yang baru tengok channel kami ni minta tolonglah share, like dan subscribe lah. Itu yang kami minta. Sebab lepas ni kami akan buat cerita-cerita yang lebih menarik lagi lah tentang konten-konten yang kami nak buat ni. Okey, ni sahabat saya Farin, dia banyak pengalaman, jadi aku nak dengar cerita hang. Cerita pengalaman hang daripada mula-mula dulu. Cerita yang seram lah. Sebab kawan-kawan kita yang kat channel ni yang menonton kita ni dia nak tengok yang orang kata cerita yang ngeri-ngeri yang orang kata padu lah, betul-betul power. Ini bukan seram-seram gaya-gaya mak rampik lah ni. Okey, cerita aku ni benda ni berlaku terpulang pada korang lah. Korang nak percaya atau nak ngeri ke ataupun dia misteri ke, tapi bagi aku benda ni ngeri lah. Okey, cerita ni bermula lebih kurang 20 tahun yang lalu lah cerita ni. Oh, lama dah. Masa tu dalam tahun 2001. Masa tu baru habis SPM. Okey. Masa tu biasalah kan. Dulu banyak kerja-kerja kilang, kerja-kerja swasta lah. Okey, masa tu pagi dalam lingkungan dalam 4 lebih. Lalu kita orang naik bas daripada kampung nak pergi ke tempat kerja. Kena awal lah kan, sebab bas dia ambil memang kena awal. Sebab kita orang naik van dulu, dia pergi ke tempat yang transport bas. Okey, dia benda ni dalam lingkungan 4 lebih lah. Masa tu kerja pagi, aku keluar daripada rumah 4 lebih. 4 lebih pagi ke? 4 lebih pagi. Selalunya member dekat rumah dia tunggu. Tapi pagi tu memang dia tak tunggu. Oh. So dia panggil macam tu, aku ingat dia tunggu, rupanya dia tak tunggu. Tak apalah, aku pun jalan lah kan. Keluar daripada jalan rumah aku tu. Adalah lampu jalan. Masa tu lampu jalan memang tak banyak lah. Tak banyak macam sekarang. Lampu jalan memang sikit lah. Dalam kampung tu ingat ada satu je kot. Ada dua. Okey, aku keluar dari rumah. Dekat rumah aku tu okey lah, tak ada apa. Sampai dekat jalan besar sikit, jalan minitan lah. Aku jalan daripada jauh. Jalan tu memang rumah tak banyak ke apa? Rumah jauh-jauh. Jauh-jauh lah. Jauh-jauh lah, sebiji lah. Aku jalan sampai ada satu tiang lampu. Aku sampai tiang lampu tu, lepas tu daripada jauh aku pasal member aku kan. Tapi dia jalan tu macam pelik tau. Jadi macam dia jalan tu bentuk macam mana tu yang kita nak tahu? Betul kan kawan? Bentuk macam mana tu? Bentuk dia tu macam daripada jauh memang bentuk kawan. Dengan badan besar dia, dengan rambut panjang takat bahu kan. Daripada jauh tu tengok, tapi yang pelik tu, member ni jalan macam orang mabuk. Macam orang mabuk, dia jalan ke terhayang-hayang kiri kanan ke tepi ke tengah semua tu. So aku pun tengoklah, tak apa, apa hal buat dia ni. Tapi aku fikir mungkin dia nak bagi aku takut kan. Lepas tu aku jalan dalam 2-3 langkah. Kebetulan tali kasut terbuka. Okey. Lepas tu aku pun tengok dah, takkan kita nak jalan dalam tali kasut terbuka kan. Okay. Masa tu memang dekat dengan dia lah. Jauh lagi. Jauh lagi lah. Lebih kurang dalam 200 meter. Okey. 200 meter pun kau dekat juga lah. Sebab dia dekat tempat aku duduk tu ada lampu jalan. Okey, dekat tempat dia jalan tu pun ada lampu jalan. Sebab tu aku boleh nampak dia. Dalam keadaan subuh tu kan. Tapi hang nampak gaya dia tu besar tak? Gaya standard macam orang biasa. Okey. Lepas tu aku berjalan, tali kasut terbuka. Lepas tu aku pun dah tunduk lah kan. Kita ambil nak ikat tali kasut, mesti kita tunduk. Aku ikat. Lepas tu aku bangun balik, member aku tadi pun dah hilang atas jalan. Takkan cepat sangat dia jalan kan. Mana kata daripada tempat yang dia duduk tu dalam lebih kurang 400 meter lagi baru sampai tempat kita transport van kita nak tunggu. Aku pun pelik macam mana dia ni bilang cepat sangat. Tapi aku pun tak ada fikir apa sangat lah. Aku jalan.
Jalannya sampai tempat yang aku nampak member aku last tu. Aku jalan mata kita tepi ni tau. Di bahagian tepi ni kita boleh nampak. Betul. Kan? Betul lah. Kalau kita tengok tegak ni memang macam aku lah duduk tegak macam ni, okey nampak ni tu. Ya, Nampak betul, tepi. betul. Dia Kita boleh nampak Okey. ira-ira dengan cahaya lampu Ah, sama-sama. Masa tu bulan pun cerah. Aku nampak member aku ni duduk satu lorong tu. Dia lorong tu menghala ke hutan tau. Ada pokok pisang kecil lah. Aku nampak member aku ni dia bertinggung kat situ tau. Dia duduk bertinggung kan. Tapi dia bertinggung tu aneh tau. Sebab dia bertinggung tu sama tinggi dengan aku. Yang aku pelik dia sebab dia macam besar tau. Aish. Dia bertinggung. Dia bertinggung tapi sama tinggi dengan aku. Dia macam seolah-olah macam makin besar tau. Tapi bentuk dia tu nampak macam dah lebih kurang gorila lah bentuk dia tu. Muka dia nampak Muka muka. tak nampak. Muka memang gelap. Dalam gelap-gelap malam tu, gelap dia lagi. Okey, faham. Okey. So aku dah ternampak tu. Okey. Aku pun dah fikir lah ini bukan kawan aku ni. Aku pun dah tak mau tengok dia. Cuma aku fikir satu lah. Kalau dia bergerak memang aku speed terus lah. Dia badan dia berbulu. Memang berbulu. Nampak macam seakan-akan gorila. Ini itu ke orang yang panggil hantu raya? Tak pasti. Nanti penonton Minta fikir sendiri lah kan. minta kawan-kawan rakan-rakan yang tengok channel ni, kalau benda tu berbulu tu selalunya hantu apa? Kita pun tak pernah pasti kau. Betul. Pengalaman Kita ni pun memang tak pasti. ada. Pengalaman ni memang dah lama sangat lah. 20 tahun simpan cerita ni. Dia simpan itu ingat lagi Ingatan masih luas lagi. Sebelum tu pun ada lagi. Cuma tak berapa ngeri sangat lah. Sebab yang nampak time kayu biskal. Itu ya. Tapi yang ini aku rasa macam pelik tau. Dia memang paling Dia ngeri lah. masa mula-mula tu tak takut. Tapi bila aku sampai kat situ, bila aku dah ternampak dah, automatik aku dah, ni bukan kawan aku ni. Ini bukan kawan aku sebab dia bertinggung tu tinggi. Sama tinggi dengan aku. Itu jantung pun supaya nak terkeluar lah. Itu yang aku dah nampak dia bertinggung tu. Aku pun apa lagi dah tak cakap banyak. Terus aku jalan dengan ni, aku jalan melepasi lampu yang aku nampak, lampu jalan tu kan, yang lampu jalan kedua tu. Aku jalan sampai ke situ, terus aku speed langkah 1000. Tak fikir apa. Lepas aku speed tu sampai dekat tempat yang selalu kita orang tunggu van kan. Tunggu van, aku nampak member aku duduk kat situ. Sudah. Itu yang jadi macam aku jadi misteri lah. Siapa yang aku nampak tadi yang dalam hutan tu? Awal-awal masa jalan tu nampak macam kawan. Ya, betul. Lepas Maknanya dia macam menyerupai member menyerupai. Okay. Dia jadi macam terfikir, macam mana kawan aku boleh duduk kat sini ni, sedangkan yang tadi tu siapa dia aku nampak tu. Dengan bab member ni, dia rambut dia memang takat bau lah masa tu. Memang zaman tu memang rambut panjang, orang rambut panjang ni memang ramai. Itu lah pengalaman aku lah. Ada lagi cerita yang sedap-sedap lagi. Aku pengalaman memang tak ada Karim. Minta maaf sangat kan. Saya ni memang pengalaman kurang sikit sebab tak tahu, memang payah nampak kan. Betul. Ada tu ada, tapi bukannya seorang sangat pun. Ada sekali tu lah macam aku hari tu. Aku lepak dengan abang aku depan rumah aku lah. Aku lepak dengan abang aku depan rumah aku masa tu lepas pada isyak. Macam tu cerita dah. Kami lepak depan rumah. Duk sembang-sembang macam biasa. Sekali tu nampak macam apa? Macam selendang tau. Macam kes selendang. Dia jatuh dia dah puff dia naik atas tu. Itu yang pertama. Tapi kain selendang colour apa tu? mana putih lah. Putih lah. Itu Tapi nak kata besar sangat tu. Kain selendang macam betul-betul balik macam tudung. orang guna punya. Berpetok kecil tu. Tapi bayangkan tengok dia jatuh atas tanah, puff dia naik. Dia terbang macam tu lah. Seram juga tu. Aku dengan masa tu terkejut. Aku dengan abang aku masa tu tutup pintu laju lah kan. Masa tu kita tak penakut, budak-budak lagi. Itu pengalaman aku yang tu, bagi aku tu biasalah benda tu kan, kadang-kadang benda tu musik. Tapi pengalaman macam hang ni aku tak pernah rasa lagi lah. Jenis jalan sorang-sorang nampak tepi aku ke. Nampak macam orang kata apa, coklat hack orang panggil kan. Tak pernah nampak gula-gula. Kalau orang KL panggil gula-gula. Tapi memang aku tak pernah nampak lagi lah jenis-jenis macam tu kan. Macam ada yang tersangkut atas pokok ke, baju tersangkut atas pokok, rambut panjang. Mungkin dia tak boleh turun ke kan. Itu aku memang tak pernah nampak lagi lah jenis-jenis macam tu. Kalau orang cerita kawasan rumah aku ni berhantu, orang kata orang nampak, memang ramai orang cakap. Tapi aku sendiri masa aku buat kebun belakang rumah aku memang
Belum lagi lah yang kena kacau. Yang kena kacau pun kadang-kadang dia bagi bau bangkai macam tu kan. Bau-bau Bagi bau lebih tu kan. Kadang-kadang dia goyang pokok pisang, bagi aku benda tu biasalah. Sebab dia tak ada lah macam usik kuat sangat macam hang tadi kan. Macam hang tadi pun aku pun cuak jugalah kan. Cuma mula tu tak terfikir sangat lah kan. Tak macam cerita aku tadi ya. Dia masa mula tu memang tak ada takut pun langsung. Sebab kita fikir nak pergi kerja, nak cari rezeki. Betul dah. Cuma kita keluar-keluar tu tengok pelik tau. Pasal apa member ni kenapa dia jalan tu hayang-hayang macam orang mabuk. Serius cakap, memang macam orang mabuk. Ke tepi, ke tengah. Lepas tu dia punya bentuk badan dia macam orang mabuk, dia cakap. Memang kita tengok dia ni macam mabuk betul kan. Apa-apa kita tak fikir apa. Tapi bila kita tunduk ikat tali kasut, bila kita bangun tengok dah tak ada. Macam pelik tau. Sedangkan daripada lampu jalan tu nak pergi tempat transport kita orang ni dalam lebih kurang 400 meter. 400 meter kak. 400 meter. Kira jauh jugalah masuk ke dalam kampung. Jalan kaki. Masa tu zaman tu tahun 2001. Betul kalau lah. siapa boleh beli motor memang kaya lah kan. Memang duit banyak lah. Memang duit banyak lah. Handphone pun time tu asal nak beli Nokia 3310 pun tak mampu asal. Betul. Second hand pun dalam 300 lebih. Zaman tu hang umur berapa? 18 baru habis sekolah. Okey, baru habis sekolah. 18. Kalau hang pakai kereta masa tu dalam golongan kawan-kawan hang ni, hang paling kaya lah. Paling kaya. Memang paling kaya. Apa nama? Zaman tu kalau pakai motor pun dah okey lah. Betul dah. Pakai dapat beli motor pun dah okey. Dah melarang pergi merata dah. Betul. Dah melarang pergi merata dah. Apatah lagi kalau kereta kan. Sebab time tu memang lampu jalan ni pun tak banyak. Lepas tu hutan pun banyak lagi. Kawasan dia kat Perak, tapi kawasan hotspot dia tak boleh bagi tahu lah. Tempat yang kena tu. Yang tu memang tempat angker gila-gila orang. Kalau orang kat tempat tu mesti dia tahu. Okey. Yalah sebab dia memang duduk situ. Betul. Kawasan Perak Utara. Itu dia boleh bagi tahu. Yalah. Macam pengalaman aku ada satu lagi pengalaman. Masa ni kira memang banyak kena tu. Dalam kilang ada pernah kena. Dalam kilang tak pernah lagi lah. Cuma luak lah. Cuma luak. Satu ni jangan cerita lagi. Satu ni masa tu lepas sikit lah pada tu dalam tahun 2004. Lebih kurang dalam 16 tahun 15 tahun macam tu lah. 15 tahun yang lepas lah cerita ni. Okey. Masa tu aku baru tunang. Masa tu biasalah kita naik. Masa tu aku dah mampu beli motor, dah kerja kan. Nak beli motor, itu pun hutang lah kan. Masa tu lepas keluar dating dengan tunang lah. Dah pergi lepak rumah dia apa semua. Lepas tu dalam pukul 8 lebih tu aku balik. Aku balik lah sampai satu kawasan ni. Kalau orang Perak panggil Batu 14. Okey, tahu. Batu 14. Kalau orang Perak dia mesti tahu, Perak Utara. Aku sampai dekat Batu 14 ni. Aku lintas je satu pokok jawi tu. Pokok jawi ke pokok apa, tapi pokok tu memang besar sangat. Aku sampai kat pokok tu, motor aku ni daripada 100 kelajuan 100. Tiba-tiba tinggal dalam 40 je. Tak boleh pergi lah. Aku ceng gear. Jalan tak boleh pergi tak. Main pick up pun tak boleh. Masa tu pakai motor apa? Masa tu Chris. Motor tu Chris. Masa tu Chris model lah ya. Chris first model modified lagi. Piston. Siap bagi tahu lagi. Kalau geng-geng modified ni dia tahu lah kan. Masa tu block racing last block. Piston tu nak size tu tak ingat lah. Cuma last block memang modified, memang takat RZ standard tu boleh ikut lah. Tapi dengan kelajuan bawa 100 tu tinggal dalam 40 je bawa, tak boleh pergi. Aku tu dalam motor laju tu. Betul. Masa tu aku fikir mungkin motor rosak. Tak apalah, aku pun layan lah kan. Aku pun pelik, tapi tak ada rasa apa-apa pun. Cuma aku seberat lah sampai lepas pada sekolah menengah lah, sekolah menengah Batu 14 tu. Sampai dekat dengan titik jambatan, tiba-tiba motor aku ni macam orang tolak tau. Seumpama macam aku bawa orang, tiba-tiba dia lompat, dia tolak macam tu. Aku sampai tengah kelajuan 40 tu, aku sampai terlepas. Aku punya handle motor terlepas. Jatuh? Nasib baik tak jatuh lah. Tengah-tengah tu macam terlepas gitu lah. Aku pun dah jadi macam kelang kabut lah. Nak melompat atas motor macam-macam lah. Yang selamatnya sebab motor Chris ni dia berat. Sebab tu dia bila dia macam relax lagi lah. dia boleh maintain lagi.
Sebab handle pun keras kan. Cik aku pun tunjuk grade lagi. Oh sebab Ah. aku legok kau. Apa sampai tu handle aku macam nak terlepas tau. Okey. Aku pun macam pelik tau. Sampai situ motor aku tak ada apa-apa. Lepas tu aku balik rumah macam misteri lah kan. Sama ada daripada pokok tu ke ada orang tumpang apa aku tak pasti. Sebab benda tak nampak, memang tak rasa apa. Yalah. Cuma aku rasa motor aku berat. Kelajuan dalam kelajuan 40 lah tu. Tak boleh pergi lah. Cik main gear apa semua 40 je tak boleh pergi lah. Lepas tu sampai dekat satu kawasan tempat tu, tiba-tiba macam ada orang lompat pada motor aku terus macam terpush depan tau. Lompat atas motor. Bukan daripada motor dia lompat Oh lompat pula. dia lompat terjun Oh lah. yang masa slow tu maknanya dia tumpang hang lah. Mungkin lah. Bila sampai dia lepas tu, lepas tu baru aku terfikir, apa saya motor aku ni pelik kan. Lepas tu aku balik macam biasa, macam tak ada apa. Aku boleh tarik pick up apa semua macam biasa. Sampai rumah aku terfikir, apa benda di motor aku ni, tapi jadi macam misteri tau. Kalau penonton-penonton semua rasa, apa pandangan penonton-penonton semua kan. Hantu apa yang selalu tumpang kat motor saya ni pun kan? tak tahu kan. Adakah ada jenis spesies yang jenis menumpang, Betul. spesies yang jenis miskin terhadap motor? Sebab time-time tu orang kenderaan tak banyak macam Betul. sekarang. 2004 Mungkin tu masa pun tu hantu tu letih nak Ah, jalan memang jauh jauh dia nak kan. tumpang nak pergi pindah tempat. betul tu. Sebab tu tumpang tu. Tak pasti tapi memang seram apa semua memang tak ada rasa apa. Cuma rasa macam pelik lah, macam kita fikir motor modified. Mungkin ada problem dengan motor kan. Sebab sebelum-sebelum tu memang ada problem pun. Tapi bila sampai ke kawasan tu, automatik macam cakap dia macam ada orang lompat pada motor, kau terlepas macam tu tau. Oh, motor dah tengah laju lah. Motor tengah laju, tengah 40 tu, tiba-tiba dia lepas. Dia jadi Automatik sentak lah. motor tu dah pergi macam dia nak balik ke laju asal dia. Oh, dia jadi macam kuda liak mula-mula nak main ni. Dia menjadi itu yang melilau tangan tu. Kuda liak. Itu lah. Itu pengalaman 2004 lah. Macam pengalaman lain. Ui, memang banyak pengalaman. Memang Masa syok tu aku stop kerja tak. Jadi penanam anggur. Oh, tanam Dulu anggur. biasalah. Jalan. Okey. Umur-umur muda ni lompat sana lompat sini. Biasa. Masa tu bapak aku ni seorang macam security lah. Security kampung lah. Jaga rumah burung. Ini pun misteri juga ni. Oh, jaga rumah burung. Rumah Bukan burung. security yang macam jaga sekolah Bukan. Dia jaga rumah burung aja. Ya, betul. Lepas tu malam tu ada cakap aku dia nak pergi Jalan Udang. Tangkap udang galah kan. Dia bagi tahu tak apalah aku ganti tempat dia. Aku pun tak apalah okeylah kan. Sebab kemudahan semua ada. Dalam rumah tu TV apa semua ada lah. Kira nak makan minum tak ada hal lah. Betul. Kira tapi rumah tu bila aku masuk tu yang aku pelik dia sebab peralatan rumah tu semua yang jenis lama-lama tau. Barang klasik. Barang klasik. Dengan memang klasik lah aku tengok dengan dinding dia tu papan, kalau selalu kita susun papan macam ni. Ini papan dia menyerung. Dengan papan dia kayu jati tebal-tebal tu. Kalau kata kita nak ketuk pecah ni mustahil lah. Itu anak-anak apa tak gigit lah. Memang tak makan. Memang tebal papan dia. Rumah pun memang kita tengok macam pelik. Okey, tapi nak pendekkan cerita. Malam tu aku jaga. Kita buat aktiviti macam biasa macam kat rumah kita kan. Okey, masa tu waktu dah jam berapa tu yang dia start mula kacau. Dah start mula tu kira aku tidur tu lah. Ni saya ingat hang lah. Sebab malam tu aku tak pasti. Malam tu lebih kurang aku dah tidur rasa lebih kurang dalam pukul 2 lah. 2 pagi lah. 2 pagi. Aku tengok TV dah boring pun sengat. Masa tu zaman PS2. Betul. PS1, PS2. PS tu kau lama dah. Aku siap bawa lagi PS2 punya. Lepas tu main dah boring, tidur lah. Dalam lebih kurang pukul 2. Tiba-tiba aku rasa dekat kaki tu. Aku tidur dalam kelambu. Tiba rasa dekat kaki tu macam ada orang pegang. Ulang sikit lagi, aku takut lori ni dia punya bunyi. Dengar. Okey. Masa dalam lebih kurang aku dah tidur tu. Dalam keadaan macam lena-lena ayam lah orang panggil. Oh, tidak ayam lah. Ya. Tidur tak tidur sangat lah ni. Kira tengah mamat. Tiba-tiba aku rasa kaki tu aku ada orang pegang. Okey. Dia pegang. Lepas tu aku macam apa benda kan, mungkin tikus ke aku fikir gitu. Tapi dia melompat macam tangan orang. Okey. Dia tepuk-tepuknya kaki aku sampai ke perut. Dia tepuk kaki hang sampai ke perut. Ya. Bila sampai ke perut tu aku terkejut lah. Memang terkejut beruk tu. Sampai kan aku boleh melompat dalam kelambu tu, boleh melompat terus
keluar pada lampu tu. Terkejut. Aku pergi buka lampu. Tak ada apa. Oi. Dia dah tepuk kaki hang, Ya. tepuk ke perut. Sampai Hang keluar pergi buka lampu. Apa tak? tak ada apa. Tak ada apa dalam lampu tu. Lepas tu aku pun Kira buka memang pintu. seram ah. Aku pun buka lampu. Apa tengok keadaan kat luar apa semua. Ini bukan kata nyamuk lari, kita Ah. berlari oh. Aku pergi matahari. Okey. Potong. Okey, sambung cerita tadi balik. Okey. Lepas yang aku tengok keadaan sekeliling kat luar, lepas tu aku pun Itu lepas macam, masa buka lampu tu lah tengok siapa tak ada, itu hang keluar. lepas tu aku keluar, aku tengok keadaan kat luar lah, rumah tempat yang rumah burung, sebab dia rumah burung ni dia tak sambung dengan tempat yang guard jaga. Okey. Dia tak sambung, cuma guard ni kita duduk kat depan, kita tengok nampak rumah apa semua, buka spotlight apa semua. Okey dah tengok line clear apa semua, aku pun masuk balik lah. Sebab owner dia pun pesan macam tu kan. Itu pun aku buat macam tu lah. Aku sambung balik tidur. Okey, malam tu finish. Okey. Lepas tu besoknya lagi, bapak aku minta ganti lagi. Minta masuk ganti dia lagi. Hari kedua Lepas tu, lah. hari Kiranya maknanya hang bersambung dengan esok sekali. Dengan esok sekali. Oh, direct terus ha. Dah malam tadi seram tak beri. Betul. Yang malam tadi tu aku macam fikir, apa benda orang cakap kan? Nak kata mimpi dah berasa Betul. kaki, Memang tepuk real. perut kan. Memang real. Nak kata Okey, mimpi. yang malam mustahil. kedua pun rutin macam sama juga yang malam pertama tu buat Ha. Malam kedua rutin yang aku buat macam tu juga. Okey. Lebih kurang macam pukul 2 macam tu aku tidur. Hmm. Aku kena benda yang sama juga. Dia tepuk. Dia tepuk kaki dengan perut ke? Betul. Dia tepuk kaki, lepas tu dia naik ke betis. Dia naik ke lutut, paha. Dia tepuk masa tu dia tepuk kuat. Tak kuat, macam seolah-olah orang nak kejut tau. Sini. Macam orang kejut tau. Sini ya. Oh. Aku cerita pun aku seram. Mungkin Oi, berbiji kadang ni. kita pun seram. Sebab pengalaman ni memang pengalaman betul lah. Alah. Lepas dia tepuk yang pengalaman hari kedua tu, aku kena macam yang sama juga macam malam pertama. Sampai ke perut je, aku memang terbangun terus. Start pada tu memang aku dah shock lah. Ini something. Ini something. Ini bukannya aku mimpi ke apa. Sebab 2 kali dah kena. Betul. Aku pun buat rutin macam biasa lah. Aku buka lampu pun semua. Malam tu aku tidur, aku buka lampu. Aku tak tutup lampu lah. Okey. Lepas tu aku keluar, lepas tu baliknya aku cerita kat bapak aku kan. Malam tu kalau faham buka lampu tu tak ada apa dah. Tak ada apa, tak ada apa. Dia Masa akan tutup kejut. lampu ya. Betul. Dia akan kejut kau dalam pukul 2, time pukul 2. Lepas tu aku pun balik, aku pun fikir tau. Aku rasa mungkin tempat ni mungkin dia tak bagi kau tidur sangat, mungkin dia nak suruh kau tengok keadaan sekeliling kan. Oh. Takut ada orang pecah masuk ke apa ke. Tapi kira benda ni orang macam okey lah. Dia macam penjaga situ lah. Macam penjaga situ. Kau tu mau belah kot. Tak pasti tu sebab dia punya owner dia ni ustaz tu. Tapi tak Tapi patut mungkin- sangat sampai demai geruk lagu tu no. Mungkin Kalau yang aku pun, tapak oi. tu ke tak pastilah kan. Tak berani tidur lah. Lepas tu baliknya aku cerita kat bapak tu. Bapak aku cakap macam biasalah orang tua-tua orang zaman-zaman dulu kan, dia macam nak sokong ingat kita cerita macam ni. Yalah. Lepas tu besok tu aku dah tak mau ganti lah. Dia masuk. Lepas dia masuk tu aku pun tak tahu cerita apa-apa. Lepas tu besok pagi dia balik cerita. Rupanya ada nampak macam orang tua lah kan. Orang tu. Orang tua. Tapi dia dengar orang panggil bagi macam bagi salam lah kan. Sebab dekat rumah tu dia rumah tinggi tau. Sebelum kita tepi pintu tu dia ada slot satu. Okey. Untuk kita buka nampak mata tau. Mana kita boleh tengok dari luar daripada pintu slot tu. Bapak aku cerita dia buka pintu slot tu, dia tengok. Dia nampak ada seorang perempuan tua lah. Perempuan tua lah. Perempuan tua dengan pakaian koyak rabak baju lah. Allah Akbar. Baju dia bukan baju macam kita ni, t-shirt ni tak ada. Dia pakai baju macam memang lusuh sangat. Bapak aku dia cerita dia nampak itu. Lepas tu dia tutup, dia buat dek je lah kan. Dia buat dek, dia buka lampu apa semua, dia buat dek. Itu je. Itulah pengalaman tu. Oh. Cuma dia tak adalah ngeri sangat. Cuma dia macam misteri. Seram sikit-sikit tu adalah. Aku kan selama yang kita keluar kan, baru ni kita keluar pergi rumah misteri kan. Betul. Macam kita ni, kami ni bukan channel nak cari hantu sangat. Betul. Kami ni nak orang kata nak memberanikan diri, lepas tu nak merungkai alam misteri.
apa rasa orang tu masuk dekat rumah hantu ni, dia nampak hantu, apa rasa orang tu kan. Jadi kami nak rasa benda-benda macam tu. Nak rasa perasaan tu kan. Perasaan tu kami nak rasa. Nak kata berani sangat pun tidak. Tak lah kan. Tapi kita tak boleh takut dengan benda-benda macam ni sebab kita ada Allah. Betul. Kita percaya dengan Allah Ta'ala. Betul. Allah Ta'ala ni sentiasa ada dengan kita. Betul. Macam aku pula hari ni. Kalau macam kita keluar ramai, keluar macam ramai pula, mana ada ramai kan. Kita keluar selalu 3 orang kan. 3 orang. Aku, Karin, lepas tu abang aku ada Uzair. member seorang lagi. Uzair kan. Malam ni tak boleh main, bini dia tak sihat. Okey, macam kita turun tu, bagi aku ni tak ada apa sangat. Aku okey lah. Mana-mana nak pergi aku boleh langgar, tak ada masalah, insya-Allah kan. Tapi tempat aku ada tak boleh lah kan. Tempat-tempat yang biasa-biasa ni kau okey lah kan. Tapi kalau kita masuk nak bawa balik ke tidur tu, kadang-kadang permainan perasaan tau. Dia ada buah kaki ke apa. Kita tak takut dengan dia, bukan kita takut dengan dia, tapi perasaan dia tu. Kita jadi macam sekali dia usik aku lah kan. Betul. Macam hari tu kan ada sekali. Tapi masa tu sebelum kita pergi sana, ada kan aku cerita dekat hang yang ada benda ketuk pintu aku. Ya, betul. Dang. Betul. Aku buka mengaji tau. Aku dengar ustaz kata surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Dekat situ aku buka, dia diam tau. Dia diam. Lepas tu bila dia masuk ke ayat lain, ayat seterusnya tu kan, dia macam katuk lagi. Tang darah. Ayah aku pun dengar. Kan? Bapa aku pun dengar kan. Last sekali aku tak boleh tahan, aku esok nak kerja. Betul. Kan? Geram bodoh kan. Jadi sifat berani tu kita main jadi geram, main kepala angin kan. Alah manusia semua ada kepala angin kan. Betul. Aku pergi kencing sekejap sebelum masa aku pergi jumpa dia nanti aku terkencing dalam kain, baik aku kencing siap-siap. Bila aku dah kencing siap-siap, aku pun pegang bulu. Ayah aku masa tu ingat tidur tau. Rupanya tidur ni. Nak pergi mana ni dah? Aku Yunis nak pergi tengok ni, nak tengok belakang rumah dia ketuk darah ni, apa dengar? Dengar dia kata. Pergi elok-elok lah kata. Kita pun baca sikit kat buluh tu. Kalau aku lari tu tak ada ngenak-ngenak, aku lari main belakang tengok tak suka. Aku panggil lah. Woi, malah keluar. Bukannya aku panggil ni kata aku berani sebab hang kacau aku. Betul. Kita tak kacau kan. Kita tak kacau dia tapi dia kacau kita kan. Itulah. Automatik lah kita akan rasa panas dia tu kan. Pengalaman aku yang paling kuat nanti lah. Tapi seram juga dia ketuk pintu. Ibarat kata macam guna kepala. Aku ingat ada yang kata coklat. Betul lah. Kan? Tapi aku tak tahu. Tak apa. Pasal benda kita tak nampak. Sebab aku kelak tak ada. Betul. Kan? Aku buka lampu luar, aku kelak memang tak ada sungguh. Aku dah buat bulu Kalau ikutkan ni kan. Nak buat aku rasa rembah belakang dia tengok aku ngedik macam mana kan. Kita buat tu betul je kan. Betul. Okey, macam berkenaan dengan video kita hari tu yang kita pergi baru-baru ni, video kalau korang tengok ada kita orang upload satu video. Satu rumah yang tinggal rumah usang lah 20 tahun dah rumah tu. Ikut maklumat 20 tahun lah rumah tu kosong. Memang sangat lama lah. Tapi maklumat yang kita orang dapat, rumah tu dulu negara jiran lah. Orang negara jiran dia pernah sewa situ. Lepas tu macam mana, bunuh diri ke apa? Aku tak pasti jalan tu. Aku ada yang kata bunuh diri, ada yang kata dah pindah balik kat kampung asal dia. Kita tu pun tak pasti. Tapi ada yang kata tu, sebab dia tak tahan dekat rumah tu. Betul. Kita pun tak pasti. Cuma Wallahualam. yang dulu sebab kita pun tak tahu dah 20 tahun kan. 20 tahun dah. Okey, ni pengalaman aku lah. Masa aku ikut belakang kita punya konvoi tu. Okey. Masa aku turun pada kereta tak ada apa-apa tau. Lepas dah jalan 2-3 tapak, aku pun on video, on kamera kan. Dah on video, aku dah paling last tau. Aku ikut betul hang paling last. Aku orang pertama masuk kan. Bila aku sampai satu pokok tu, aku dah rasa seram dia lain macam. Korang tengok kalau video tu, dalam video tu ada aku tunjuk bulu roma aku sikit dalam tu. Bulu roma dia terpacak lain macam tau. Bukan macam kita sejuk. Sebab time tu pagi, dalam pukul apa aku tak ingat, dalam pukul 1, pukul 2 macam tu lah. Memang pagi. Sejuk lah, tapi kita punya seram dia tu bukan seram sejuk. Dia seram dia lain macam tau, daripada atas sampai bawah. Seram. Lepas tu aku jalan sikit. Lepas tu nak dekat sampai memang kat rumah rasa kuat lah masa tu. Memang kuat sangat. Sama ada kita tak nampak kan. Tapi bila nak dekat sampai rumah tu dah okey, tak ada apa. Lepas tu kita orang dah masuk, check semua apa semua. Tak ada rasa apa sangat lah. Cuma bila kita dah duduk dalam tu agak lama lah, kita duduk dalam 15 minit 20 minit kita orang duduk dalam rumah tu. Lepas tu kita orang keluar sampai dekat tempat yang aku seram mula-mula tadi, sampai kat situ aku naik balik seram tu.
jadi balik seram aku tu. Maknanya dekat pokok tu memang kuat ah. Mungkin betul. Tapi kita tapi- orang memang tak nampak. Tapi ada perasan tak dalam video tu ada satu tu. Masa nak masuk tu memang tak nampak. Yang aku kata dekat hang, oh kalau bayang mesti besar kan. Betul. Tapi masa yang aku sebelum aku masuk tu ada satu benda lembaga yang betul-betul dekat dinding pintu lah kalau kata korang tengok lah kan. Nak sebut korang tak reti aku orang utara. Yang mana hampa tengok dekat-dekat pintu kan. Cuba hampa tengok video yang mula-mula sebelum aku nak masuk. Dia ada nampak macam kelibat yang masuk. Kelibat sikit lah. Macam ada kelibat yang masuk. Macam Farin kata mungkin cak apa Mungkin bayang cahaya rumput. ke. Kalau aku kata kalau bayang benda bayang rumput, dia mesti nampak bayang sampai bawah. Yang ni Dia betul. bayang setumpuk je lah. Setumpuk tu dia masuk dalam. Macam aku Tak mesti. Oh, Kau tak penonton nilai sendiri. aku Kita orang pun tak pandai cakap tak sebab tak, kita pun tak pun nak perasan sangat. tapi bagi aku tempat tu memang puaka jugalah. Betul lah. Sebab malam tu dia ikut kan. Sebab lepas pada kita pergi lokasi pertama, kita orang pergi lokasi kedua. Bila pergi lokasi kedua tu, seram yang asal tadi tu masih ada lagi. Tapi lokasi kedua tu kami tak rakam tau. Sebab masa tu kami sambil cari rezeki lah. Kami sambil buat cari. tahan untuk cari Ikan taruhan lah. cari ikan lah. Cari ikan, cari rezeki. Tapi sajalah pergi tempat tu sebab tempat tu ramai yang kata ada jumpa. Kan. Aku Ramai pun kadang ramai kena ganggu. macam aku selalu aku turun dekat situ pokok goyang kan. Kadang aku rembas dengan buluh kan. Takut agak ada datang-datang. Tapi ada orang cakap, "Woi hang berani turun sorang-sorang kat sini kan?" Kami sendiri pun turun 3 orang, hang turun sorang-sorang kat sini. Kata kita nak cari rezeki. Betul lah. kita Kita cari fikir itu rezeki. ya. Kalau kata aku tak cari, ayah aku teringin ni kawan. Cuma tak mahu kena turun juga Betul kan. Tapi bila dekat situ memang kami tak rakam lah. Okey, sambung balik. Nak potong lah, sorry lah. Tak apa. Tapi nasib baik masih ingat lagi ni. Okey. Sebab benda ni kita lalui benda yang kita saja kita nak try rasa kan. Ya. Sebab sebelum ni kita dengar orang cerita, betul ke? Kita tak rasa benda tu, kita tak feel tau. Betul ke? Bukan kita niat nak cari dia, tapi kita cuma nak rasa perasaan dia tu kan. Nak rasa feel itu. Nampak tu memang tak nak cuma kita nak rasa feel dia. Tapi kalau nampak tu kami akan rakam lah untuk korang lah. Untuk tontonan penonton. Untuk tontonan. Okey, lepas yang kita orang daripada lokasi pertama, kita orang pergi ke lokasi kedua tu. Turun je pada kereta, terus automatik seram tu jadi balik. Daripada atas sampai bawah, bulu roma kita terpacak lain tau. Kita Tapi boleh tengok kena. Tapi masa aku bawa kereta tu, aku tak rasa apa. Tapi yang aku tahu hujan dengan hang kan. Ya Apa betul, berdua kami berdua yang rasa. Sebab partner seorang ni dia tanya, ada rasa macam pelik tak? Cakap ada kan. Rasa macam ada macam yang kita kat lokasi pertama tu rasa macam tu. Nak rumah 20 tahun tu ikut. Ya, rasanya rumah tu ikut. Sebab yang seorang ni dia boleh tengok. Kan dia memang senang Dia boleh nampak. nampak, Dia senang nampak. cepat Dia nampak. jenis senang nampak. Dia punya alis mata dia cepat nampak lah. Lepas tu kita orang dah pergi situ, kita orang pecah sekejap. Kebetulan masa tu bila dah padam lampu semua, kita orang duduk dalam gelap, memang dia nampak member ni. Dia nampak seolah benda tu mungkin dia ikut kita orang, mungkin dia nak tahu apa benda yang kita orang buat. Yang dia cakap berselubung mata tu kan. Ya, betul. Berselubung kan, orang putih kan. Betul. Tendang kan. Mungkin dia cakap mungkinlah benda tu dia fikir kita orang ni buat apa kan. Dia ikut kita orang sampai situ, lepas tu kita orang nak cari ikan apa semua. Mungkin dia fikir kita orang dia orang ni cari ikan kot. Apalah balik lah. Mungkin dia fikir itu lepas pada dia balik dia dah hilang tu. Alhamdulillah. Memang dah tak ada apa rasa. Tak ada seram apa semua ikut. Saja dia nak main tengok aku kan. Betul. Tapi masa tu ingat tak? Lepas pada dia nampak tu dia suluh satu pokok kan. Betul. Baru Bila dia ingat. tengok satu pokok tu, dia suluh, dia kata kat situ ada. Dia kata, aku rasa macam ada aku kata kan. Betul, Aku betul. pun kat situ bila aku tengok, seorang dulu rumah kan. Jadi aku ada baca satu ayat yang untuk guru aku bagi aku kan. Ustaz dia bagi aku baca ayat ni. Bila baca ayat ni macam kita ni pergi kacau dia. Sekali dia bagi buru bangkai 3 orang. 3 orang pasal buru. Tiga. Memang Dia kita rasa buru kan. betul. Tapi tak lama lah benda Sekejap tu. ya. Berapa second aku rasa. Dalam 10 second ada kot kita begitu rasa. Tapi 10 second memang ke cukup 15 second macam tu lah. Serius. Memang kuat punya bau dah. Dia datang bau bangkai yang busuk sangat. Busuk dia pun bukan busuk pelik ni, memang pelik lah. Bukan bangkai binatang. Betul. Dia busuk lain. Nampak? Ada anjing bunyi lah. Macam tu lah untuk macam kita orang ada lagi plan lagi. Tapi nanti lo kita orang standby apa semua sebab sekarang ni kan time PKP.
So sebab kita orang duduk serumah semua. Sebab tu kita orang boleh duduk buat macam ni. Kami buat benda ni pun nak sembang santai-santai. Santai-santai, malam ni kita santai-santai je. Cuma buat video. Nak cerita pengalaman yang sahabat kita pernah Betul. dulu. Lepas tu ada sikit kat saya. Lepas tu keluar macam mana rasa kan. Ni member seorang ni ada yang ni. Ha. Ada pengalaman tak member seorang ni? Member pengalaman yang dia cerita tu pasal atas motor kan. Kan cerita atas motor kan. Mai sini juru kamera kita. Kita panggil kita jemput. Kita panggil juru kamera kita. Dipersilakan lah, ni juru kamera kita. Kenalkan diri dulu. Saya Muhammad Al-Fikri bin Muhammad Badruddin. Orang panggil apa? Orang panggil apa? Orang panggil Pika. Pika. Okey, kita panggil Pika. Orang kampung. Okey, pengalaman tu macam mana tu? Pengalaman tu masa tu jam pukul 3. 3 pagi. Dengan lokasi, okey tak payah bagi lokasi tepat lah. Contoh negeri mana ataupun kawasan mana. Dekat Tanjung Mombang. Okey. Tanjung Mombang belah Perak ni kan. Okey. Belah Perak. Mana kata orang yang kawasan sini mesti dah tahu lah. Kita tak bagi lokasi Tanjung Mombang ni banyak tempat. Tanjung Mombang banyak tempat dekat Perak lah. Okey, dari bahagian Perak, orang kawasan situ mesti tahu. Kalau dia tengok ni mesti dia tahu. Okey, teruskan. Lepas tu masa tu kami pergi ronda-ronda. Saja ronda-ronda pergi dengan member lah. Kira saya bonceng, dia bawa motor. Okey. Satu motor style. Lepas tu dia bawa. Lepas tu nampak dekat tempat dekat satu benda ni dia macam dia pergi pun tanya apa dia duduk atas Perempuan. perempuan. Rambut panjang. Muka nampak muka. Muka dia Tak dia apa macam tak apa jelas kan. Dia tak apa jelas dia macam kabut-kabut kan. Okey. Baju kalau putih pun duduk atas pokok. Betul-betul dekat tepi seko, hujung seko. Duduk betul hujung seko lah. Dia punya temunung duduk seorang-seorang. Saya duduk belakang masa tu saya bodoh tengok tu. Uish. Katuk beza. Lepas tu teruskan buat tahu lah. Ada yang member pula dia boleh pergi kali-kali ni pun. Lepas tu kami pun bawa slow lah. Kalau kata kami bawa laju takut dia ikut balik ni. Betul lah. Kalau ni cuma itulah, dia tak ada kacau apa semua. Dia tak kacau. Cuma nampak lah. Dia tak kacau dia ikut sampai rumah pun apa benda tu. Ngeri juga tu. Itu kalau penonton-penonton semua benda-benda macam gini lah yang boleh buat kadang orang jatuh motor, aksiden, kadang orang terkejut tau. Betul, tapi kalau kita cerita macam ni kadang-kadang orang tak percaya. Kalau ni minta penonton-penonton boleh nak rasakan boleh bagi pendapat boleh pendapat, komen ke apa ke kan. Lepas tu nanti kita orang ada satu plan lagi. Nanti lah. Sebab tu kita orang suruh subscribe dengan tekan loceng. Kita orang upload je video, automatik kita penonton boleh tengok. Kita ada lagi cerita-cerita nanti kita lepas kita buat video, kita akan buat lagi sesi macam ni, sesi bercerita pengalaman balik. Sebab kadang-kadang video dia kita tak berapa nak nampak. So kadang-kadang lepas pada tu mungkin kita boleh cerita, review balik cerita kita melalui macam ni lah, pengalaman-pengalaman kita, time shooting ke. Okey, itu ya kita malam ni. Ada nasihat sikit. Ada nasihat kalau untuk penonton semua kat dalam rumah. Kalau komen-komen ke, kalau nasihat-nasihat tu macam mana saudara kita? Ada nasihat-nasihat? Okey, kita panggil lah. Macam aku nak minta satu lah kat hampa yang mana tengok channel ni, channel kami baru buat. Nak minta rakan-rakan yang mana baru tengok channel kami ni minta tolong support lah kan. Time PKP ni betul-betul kita lah. tak tahu nak buat kerja apa. Kerja inilah tu kan. Faham tu kalau boleh tu komen-komen tu, komen-komen yang positif lah. Kalau komen-komen negatif tu tak apa, kita terima lah. Mungkin kelemahan kita kan. Kita akan cuba perbaiki. Kita buat yang terbaik. Kita yang buat terbaik. Kita akan buat terbaik yang untuk penonton-penonton. InsyaAllah lah. Itu pun takat kemampuan kita lah. Kalau rasa kita tak boleh nak mampu nak follow, kita buat yang whole lah, kita limit. Kita buat limit kita. Ikut pada kemampuan kami lah. Sebab kami ni nak kata terlalu perfect tak. Kami pun
Biasalah orang Kita baru. pun kosong-kosong lah. Baru nak berkecimpung. Baru nak bercimpung dengan dunia YouTuber ni, dia orang kata apa, pengalaman tak ada. Jadi Betul, pengalaman tak ada. Cuma kita main logik akal je. Kita orang main logik akal lah ni. tapi seram tu ada, seram tu ada. Betul. Kan. Cuma nak nampak tu mustahil lah, macam kita tak kata dekat orang lah yang senang nampak kan. Yang nampak tu mungkin rezeki dia orang. Macam kami ni kalau tak nampak tu tak mesti tak semestinya benda tu tipu lah. Kan, sebab kadang-kadang dia bagi rasa, kadang-kadang dia bagi bayang, tapi bayang tu kadang-kadang rekod tak nampak tak. Sebab benda ni kalau kita cari, dia tak ada. Tapi bila kita tak mau cari, kita Betul. keluar seorang-seorang, dia ada. Itulah cerita dah. Dia ibarat kata macam Cik Smo, sekejap ada, sekejap tak ada. Ini bahaya ni. Tidak ada, dia tak ada ni. Oh kan. Jenis-jenis macam tu kan. Okey, kalau kepada penonton, kalau nak dengar lagi pengalaman-pengalaman ngeri, kita ada lagi. Betul. Pengalaman-pengalaman yang dulu-dulu kan, tapi kita akan simpan untuk yang masa akan datang. Kalau nak dengar lagi, subscribe dan tekan loceng. Sekianlah Nam. Okey, rasanya takat ni aku kita nutup tekan ni yang kita menutup malam ni. ke depan ni mungkin kami akan buat selang-selang tak. Minggu ni kami cakap, minggu depan mungkin kami akan keluar lah untuk nak orang kata Untuk apa, nak explore tempat yang nak merungkai angker sikit lah. nak merungkai alam mistik tu kan. Kalau ada tempat-tempat yang best-best dalam kawasan Perak, kawasan Kerian tu, Boleh share. geng-geng kawan-kawan yang duduk Kerian lah, duduk kawasan Kerian, Kerian kan. dengan Limun seberang Perai Selatan ke, seberang Limun- Perai Tengah ke, boleh kumandangkan tempat. Boleh bagi tahu lokasi kat mana tulis kat komen. Tulis InsyaAllah komen, insya-Allah. kami akan sampai. Betul. Kami akan pergi tempat tu. Okey, jumpa lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.